Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarafat ain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam hari keempat dalam bulan Ramadan ini dapat sama-sama kita hadir di Dewan Baitus Salam ini. Bukan setakat kita menjunjung tinggi perintah Allah Azza wa Jalla agar berpuasa dan berbuka puasa dengan kadar segera, tapi maha baik Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita inayah, bantuan untuk sama-sama kita duduk di atas sebuah jalan ketaatan, iaitu jalan mempelajari kalamullah sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan juga mengajarkan Al-Quran. Jadi insya-Allah semalam sempat berbincang dengan Syahir. Hari ini kita tidak sebagai tahun-tahun yang lepas terus kepada pembacaan Quran, tapi diminta untuk kita untuk sama-sama teruskan kelas sebagaimana biasa. Dan jom sama-sama kita sebutkan urutan huruf hijaiyah yang terdapat dalam buku Iqra' terlebih dahulu agar kita dapat melakukan pemanasan dan kita dapat menyebut huruf-huruf ini dengan kadar yang betul dan juga tepat. Jadi saya sebutkan, kita ikut bersama-sama. Yang masih sedang makan, teruskan makan dengan tenang. Yang dah bersiap sedia, kita baca Quran bersama-sama insya-Allah. Alif, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ya. Jadi kalau kita mempelajari cara menyebut huruf hijaiyah ni dengan betul, daripada 29 huruf ini cuma 2 huruf sahaja yang kita kena muncung, iaitu huruf waw dengan huruf nun. Selain daripada huruf-huruf waw dengan nun, jangan mengada-ngada nak muncung, maka dia tak betul. Kalau kita tetap juga memuncungkan, tetaplah dipanggil lahan khafi, kesalahan yang tersembunyi. Tapi rugilah bila kita dah jadi ahlul Quran, kita terus bergelumang dengan kesalahan yang kecil dan tersembunyi ini. Sebab tu kita nak touch up bacaan kita. Kita tak nak sebut huruf-huruf ni dengan sebutan yang salah. Sebab bila dia bercantum dan membentuk kalimah, maka kita takut cara sebutnya tak betul dan tak tepat. Okey, jom kita sambung Syahir. Iqra' kita muka surat. Iqra' 4. Tolong buka Iqra' yang keempat pada muka surat yang ke-15. Okey. Ada lagi kot buku Iqra'? Iqra' 4 muka surat 15. Ada lagi satu sebenar Iqra'. Ni. Kat depan Yati. Ada dah? Okey, boleh. Okey, tolong buka Iqra' yang keempat pada muka surat yang ke-15. Jadi saya sebutkan, kita ikut bersama-sama. Kita nak jimat waktu. Boleh buka buku dengan cepat sikit. Sebut sama-sama. Lam akhunhu auladuhum wa yan'ihi wa la khawfun alaihim in asaituhu kana aliman khabiran.
min ayatina ajaban fa'aujasa minhum ajrun azimun la yazalu bunyanuhum fama lahu min hadin wala awda'u khilalakum wa ila thamud akhahum min ilahin ghairuhu khalau ila syayatinihim wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Okey, kalau kita tengok pada muka surat yang ke-14, kita tahulah yang kita bacakan hari ini pada muka surat 15 adalah tajuk besarnya berkenaan dengan bacaan nun sakinah. Nun sakinah ini kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu dia jadi nun mati lah ataupun nun sukun. Jadi antara tips untuk kita baca Quran dengan lebih betul dan tepat, kalau kita nampak huruf mim, kalau kita nampak huruf nun ada tanda sukun, maka tolong jangan dengung. Maknanya kalau nampak huruf nun bertanda sukun, mim bertanda sukun, kena baca dengan jelas dan cepat. Okey, ramai-ramai baca lam akhunhu sampai muka surat sampai akhir sama-sama. 1 2 3. Lam akhunhu auladuhum wa yan'ihi wala khawfun alaihim in asaituhu kana aliman khabiran min ayatina ajaban fa'aujasa minhum ajrun azimun la yazalu bunyanuhum fama lahu min hadin wala awda'u khilalakum wa ila thamud akhahum min ilahin ghairuhu khalau ila syayatinihim wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Okey, jadi jelas kita dah dapat tengok contoh-contoh nun sakinah ataupun nun mati. Jadi ingat dia punya tips. Kalau jumpalah huruf nun bertanda sukun dan huruf mim bertanda sukun, bacalah dengan jelas. Okey, buka muka surat berikutnya. Kita nak masuk pada pelajaran yang baru. Baris yang kedua, pengarang mengatakan perdengarkan bacaan qalqalah dengan jelas. Jadi pada muka surat 16 ini kita masuk pelajaran baru berkenaan dengan qalqalah. Dan qalqalah maksud dia adalah melantun ataupun lantunan. Jadi nak tak nak tolong lantunkan bunyi. Cuba sebut sama-sama. Ab, aj, ad, atta, aqa. Jadi jelaslah huruf qalqalah cuma ada 5 ni sahaja. Qaf, ta, ba, jim, dal, ataupun dulu-dulu orang mungkin sebut koto, baju den ataupun baju den kotor. Nak ingat dia punya formula sahajalah. 5 huruf qaf, ta, ba, jim, dal, kotor, baju den tu. Dan ingat bila dia bertanda sukun, kita kena melantun. Ataupun kalaulah 5 huruf ni duduk dekat akhir kalimah ataupun akhir ayat, maka kita kena melantun. Okey, sebut sama-sama. Ab wa abqa tubdu hasibtum. So salah lah kalau ada di kalangan kita yang baca wa abqa tubdu hasibtum. Tak bolehlah baca macam tu. So ada tempat kita kena melantun, ada tempat kita tak payah melantun. Tapi ramai di kalangan kita kadang-kala dia salah pada tempat melantun. Alhamdulillahi rabbil bila tu pun dia melantun. Jangan. Ingat yang kena melantun cuma 5 ni sahaja. Okey, sambung. Yaj'alu tujzauna
wajhihi tadkhulu qadhan wajadna at'amahum la yatgha. Okey, yang tebal cuma huruf ta sahaja, huruf ya jangan ikut terkesan sebab ada orang baca layo tagha, tak betul. Dia kena bunyi laya. Yang tebal cuma ta. La yatgha matla'un aqlamin yaqra'u muqtahimun yab'athaka ajma'ina yumdidkum khalaqna. Jadi ini contoh-contoh untuk qalqalah sughra. Qalqalah sughra, sebab saya tengok tak ada contoh dia letakkan qalqalah kubra. Jadi nak kenal qalqalah sughra ni macam dalam contoh-contoh kita ni. Huruf-huruf qalqalah ni duduk dekat tengah-tengah perkataan. So dia jadi sughra. Kalaulah huruf-huruf qa, ta, ba, jim, dal ni duduk dekat hujung perkataan, maka kita panggil dia qalqalah kubra. Contoh, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Maksudnya bunyi falaq. So dia duduk dekat hujung kalimah, maka dia jadi kubra. Adapun dalam contoh kita semua ni, maka dia adalah qalqalah sughra, qalqalah kecil. Okey. Ramai-ramai baca terus daripada wa abqa sampai habis. Tak payah ada, tak payah. Wa abqa yaj'alu tadkhulu sampai habis. 1 2 3. Wa abqa tubdu hasibtum yaj'alu tujzauna wajhihi tadkhulu qadhan wajadna at'amahum la yatgha matla'un aqlamin yaqra'u muqtahimun yab'athaka ajma'ina yumdidkum khalaqna. Jadi jemaah sekalian, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala baca Quran ini secara tartil. Allah kata warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran ini secara tartil. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika memaksudkan dan memberi erti berkenaan dengan tartil, dia mengatakan engkau memberikan hak-hak huruf sama ada makhrajnya dan juga sifatnya, dan engkau membaca Al-Quran itu dengan tajwid, dan engkau mengetahui dekat mana sepatutnya engkau berhenti, dekat mana sepatutnya engkau sambung kembali. Barulah bacaan itu dipanggil bacaan dengan tartil. Dan bila kita faham kata Sayyidina Ali tadi, membaca ianya dengan tajwid, apa kita faham? Inilah dia. Tempat dengung. Tempat jelas, tempat melantun, kita melantun. Sebab sebahagian orang dia pukul semacam je. Semalam sebelum saya lena, saya tengoklah video dekat TikTok sekejap. Adalah ramai orang duk buat live mengaji juga, mungkin tadarus malam-malam, tapi dia mungkin dalam posisi nak mengajar kot, tapi still juga bacaan dia beberapa orang lah, saya pun tak ingat nama dia tu. Maknanya dia sendiri pun baca tak berapa tepat lagi. So tugas kita bukan nak judge engkau baca betul ke salah, tapi sekurang-kurangnya kalau kita dengar tu, kita tahu dah tempat ni sepatutnya tak payah melantun, tempat ni kena melantun. Itu menunjukkan kita dah start menggunakan otak kita bila baca Quran. Sebab sebahagian salafus soleh, kalau tak salah Hasan al-Basri mengatakan, nak tengok orang yang tak pernah nyanyuk adalah orang yang rajin baca Quran, sebab otak dia selalu bergerak, bekerja. Wallahu ta'ala alam. Boleh tutup kau buka Iqra'. Jadi sekurang-kurangnya malam hari ini kita dapat 2 pelajaran penting, iaitu berkenaan dengan nun sakinah dan juga qalqalah. So Iqra' ni macam kita faham, dia tak berhajat pada banyak-banyak, dapat tahu kaedah dia. Nanti bila kita jumpa dalam praktikal, dekat situlah baru kita tahu pentingnya mempelajari Iqra' ni. Jom hari ni kita sambung pada muka surat yang ke-100. Tolong ambil Quran masing-masing. Jom kita nak baca sama-sama. Allahu Akbar. Eti bagi poster Fatahur Rahman, dia kata tak faham poster ni. Kata tarikh salah kot. Ke waktu salah? Waktu sama. Oh.
Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Kelas tahap sama lepas maghrib. Okey, jom buka surah An-Nisa, muka surat yang ke-100, juzuk yang ke-5. Hari ini kita nak baca 2 ayat sahaja, 137, 138. Jadi kita berharap ruang waktu kita cukup untuk kita dengar setiap orang baca dan kita nak tadabbur daripada pembacaannya. Okey, bacalah Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan sebutan. Sekali lagi, muka surat 100, ayat 137. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mana suara pelan ni? Kenyang sangat ke? Ikmal nak ambil Quran. Ada dah, semua dah ada pegang dah Quran. Barakallahu fikum. Tak ada, semua dah pegang Quran dah, bagus. Barakallahu fikum. Baik, sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما satu lagi lah. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Okey, kita dengar setiap orang baca 3 ayat ini. InsyaAllah tak cukup waktu. Syahir silakan. Barakallahu fikum. Habis. Jom kita baca beramai-ramai, kemudian kita ambil sedikit daripada pelajaran daripada ayat yang kita bacakan malam hari ini. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Baik, tanpa kita buang masa, 3 ayat ini pendek cerita menceritakan tentang munafik. Tanda orang munafik ni semua orang tahu. Kalau cakap, menipu.
Kalau janji, mungkir janji. Kalau diberikan amanah, dia akan khianat. So dalam ayat ini Allah Ta'ala nak cerita lagi sifat-sifat munafik secara terperinci. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya orang yang beriman, dia dah beriman, setelah itu dia menjadi kafir. Kafir ini bukan non-muslim. Kafir ini maksudnya ingkar derhaka. Dia dah beriman dengan isi Quran, dah ikut sunnah Nabi elok-elok, tiba-tiba dia pun menderhakai. Thumma amanu, kemudian beriman balik. Kemudian thumma kafaru, kemudian kafir lagi. Thumma zdadu kufra, setelah itu bertambah pula kekufurannya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Orang-orang macam ni Allah kata, aku tak suka nak bagi pengampunan kepada mereka. Wala liyahdiyahum sabila. Dan di antara jalan kecelakaan bagi satu-satu manusia, kalau Allah Ta'ala tak nak bagi jalan petunjuk yang lurus. Memang kita tak akan tahu nak ke kanan ke depan ke kiri ke belakang ke. Pasal tak ada arah tunjuk, tak ada arah tuju. Tapi bila kita beramal dengan Quran, dengan sunnah, kita tahu zikir pagi, lepas subuh nak buat apa, lepas asar nak buat apa, sebelum lena sat lagi nak buat apa, kibas tempat tidur, baca doa, baca ayatul kursi, semua berpetunjuk. Selalu kita kata penting belajar kitab Hisnul Muslim. Kita dengar bunyi guruh dah tahu dah. Kita tahu nampak je hujan turun dah tahu nak sebut apa. Kita tengok hujan berhenti kita tahu nak sebut apa dah. Berpetunjuk. Tapi kalau kita kejap beriman, kejap kafir, kejap beriman, kejap kafir, bertambah pula kekufuran, maka kata Allah, orang-orang macam ni aku tak suka nak ampunkan, dan orang-orang macam ni aku tak nak bagi petunjuk. Basyiril munafiqin. Kemudian Allah Ta'ala datangkan kalimah seolah-olah perli. Allah nak perli siapa? Munafik. Sampaikanlah berita gembira ini kepada orang-orang munafik, sesungguhnya bagi mereka akan dikenakan azab yang pedih, alim. Sebab tu kena hati-hati sebut alim dengan alim. Sebab alim maksud dia mengetahui, alim maksud dia pedih. Jadi Allah bagi isyarat kepada kita, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang munafik ni. Mungkin dia boleh enjoy dekat dunia ni dulu, tapi menjelang hari kiamat dia akan dikenakan azab yang pedih. Sebenarnya menjadi munafik ini jamaah sekalian dekat dunia lagi dah kena azab dah. Azab dia apa? Hati tak lapang. Hati tak lapang. Jadi penipu ni memang hati tak lapang. Takut kantoi. Bila mungkir janji ni, takut dengan janji yang telah pun diberikan kepadanya, kita takut kantoi juga. Sama juga dengan amanah. Bila kita khianat ni, tu yang sampai orang lari jauh meninggalkan negara. Pasal apa? Pasal khianat. So kita tak nak. Okey, ayat penutupnya Allah kata, siapa munafik ini? Allazina yattakhidhunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Itulah dia orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin dan juga menjadi ketua untuk mereka, min dunil mu'minin, dengan menolak orang-orang beriman. Dia tak nak cari orang-orang beriman untuk dilantik menjadi pemimpin, tapi lebih untuk mencari orang kafir. Maka Allah Ta'ala kata, ayabtaghuna indahumul izzah. Adakah kiranya mereka mencari kekuatan di sisi orang-orang kafir tersebut? Fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kekuatan hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kalau ramai kabel macam mana pun kita ni, tak ada bantuan Allah, kita tetaplah lemah. Sebagaimana yang berlaku kepada Fir'aun, yang berlaku kepada Qarun. Ini dua jenis contoh manusia yang ramai followers. Kalau hidup zaman kita ni memang dia Insta famous, dia TikTokers lah. Betul tak? Ramai followers sampai dia kata innahu ladzu hazzin azim. Followers Qarun kata bestnya jadi Qarun. Kalaulah kami dapat jadi macam Qarun, bestnya. Tapi waqala alladzina utul ilm wailakum, berkata orang-orang yang dibekalkan ilmu pengetahuan, celaka kalian. Apa yang nak kagum sangat dekat Qarun? Thawabullah, pahala yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kalian jauh lebih baik daripada apa yang Qarun ada. Jadi sebab itu dalam kehidupan ini, benda paling penting bukan nak cari pengaruh. Sebab at last bila kita balik bertemu Allah, kita balik secara solo ataupun bersendirian. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Jadi dekat sinilah Allah nak bagi tahu ciri-ciri munafik ini, dia akan sentiasa mencari pengaruh. Dan mereka sangka dengan ramainya pengaruh itu akan banyak kekuasaan. Sedangkan Allah kata fa innal izzata lillahi jami'a. Yang dinamakan kekuasaan dan kekuatan hanyalah ada pada Allah secara keseluruhannya. Sebab tu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berdoalah kepada Allah Taala selalu agar kita dijauhkan daripada menjadi munafik dan terkena pula sifat nifaq. Sebab tu di antara doa yang kita nak kena baca adalah Allahumma inni a'udzubika minan nifaq.
Ya Allah, jauhkanlah aku daripada terkena penyakit kemunafikan. Kalau kita doa Allahumma inni a'udzubika minal munafiq, maksudnya kita tak nak jumpa dengan orang munafik. Tapi dalam waktu sama kita pun boleh jadi munafik. Sebab tu juga ada satu doa tu, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, wa amali minar riya, wa lisani minal kadhib, wa aini minal khiyanah, innaka ta'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, bersihkan hatiku jangan sampai terkena penyakit kemunafikan. Dan juga bersihkanlah amal-amalku jangan sampai dipenuhi riak. Takut kita puasa-puasa ni riak. Tadi Syahir tanya, Ustaz dah start live TikTok belum? Kita risau. Teringin nak bikin. Saya punya account dah boleh buat live lah. Tapi setiap kali nak bikin tu, macam ada yang menghalang tu saya buat lah. Pasal teringat makcik-makcik itu, waktu buat live dekat waktu kami diminta jadi host tu, ada makcik tu buat macam tu. Kita pun kata kacau lah. Terima kasih bagi gift. Kacau kita. Takkan aku nak buat macam tu pula kan. So, bagi orang lain buat dulu lah kot. Kita, ya. Jangan cakap terima kasih. Cakap bagi lebih sikit. Bagi lebih sikit lah. Hawla wala quwwah. Okey, nampak tak jemaah sekalian? Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah Ta'ala jaga hati kita, jaga amalan kita, jaga lisan kita, jaga pandangan kita sepanjang Ramadan ini, sehingga menatijahkan kepada kita orang yang berpuasa mencapai tingkatan khususul khusus. Orang yang bukan setakat puasa perut, puasa mulut, puasa mata tangan, tapi jauh lebih utama puasa hati. Allah Ta'ala a'lam. Yang baik tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.